Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Rizal bin Muhammad, nombor matrik 267492, akan membantahkan untuk kursus pengurusan strategik. Okey. Saya akan menerangkan tentang latar belakang organisasi. Okey. Latar belakang organisasi contohnya macam Proton Holding Berhad PHB ialah pemain utama dalam industri kereta Malaysia. Terlibat dalam R&D, pengeluaran dan jualan runcit. Okey, sebelum kemasukan Pro 2 pada tahun 1993, Proton adalah satu-satunya pengeluar kereta lencana negara di Malaysia. Highcom mengawal sebahagian besar saham awal dalam Proton dengan kumpulan Mitsubishi memegang selebihnya. Okey. Dalam proses tersebut, masalah dan isu untuk strategi ni, tanpa skala ekonomi, sektor kereta Malaysia bergelut untuk mengeluarkan kereta pada kadar yang berpatutan. Oleh kerana siling harga yang tinggi dan permintaan domestik untuk kereta, Thailand telah menyedari bahawa langkah perlindungan berfungsi terhadap perkembangan pesat sektor otomotif tempatan yang tidak cekap dan tidak berfaedah kepada pembangunan perindustrian. Masalah dengan Proton, percubaan pertama Malaysia dalam insentif kenderaan nasional adalah mikrokosmos cabaran negara yang lebih besar. Kebanyakannya kerana peraturan perlindungan kerajaan. Proton memegang 73.5% bahagian pasaran pada tahun 1993. Okey, analisis persekitaran. Persaingan. Secara ringkasnya, pasaran kontemporari di Malaysia menampilkan tahap persaingan yang sederhana. Ini menunjukkan pasaran terkawal dengan prospek keuntungan yang kecil. Persaingan pasaran antara saham wajaran tinggi tempatan seperti Proton dan Pro 2 semakin berkurangan. Sebahagian besar pasaran mereka diambil oleh pesaing seperti Toyota dan Honda. Okay, saya serahkan kepada sahabat saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan bin Salih, 267763. Kita pergi kepada pengurusan strategik, iaitu ancaman pengganti. Ancaman pengganti ini di mana potensi keuntungan pasaran terdedah kepada persaingan daripada produk yang serupa lah. Seperti di Malaysia kita ada produk seperti PKL, LRT, monorail, KTM adalah alternatif yang sangat besar dan berdaya maju sebagai kenderaan. Walau bagaimanapun risikonya tetap ada, iaitu disebabkan oleh kualiti perkhidmatan angkutan awam yang sangat rendah jika nak dibandingkan dengan produk-produk lain lah. Okey, kita pergi kepada kuasa pembeli. Kuasa pembeli ini merupakan keupayaan pengguna menggunakan sektor komersial untuk mendapatkan barangan premium yang tidak boleh dipertikaikan. Ramai menyatakan bahawa dengan mengubal piawaian, pembuat dasar Malaysia lebih mengutamakan pembuatan kereta tempatan berbanding dengan pesaing mereka lah. Jadi kereta seperti kereta import ni berkualiti tinggi, harganya lebih mahal, dinamanya lebih bermutu daripada kereta kita lah. Jadi kerana iuran import yang lebih tinggi serta mementingkan harga berbandingkan daripada pasaran lain lah. Namun mereka tidak pernah mengorbankan kualiti untuk kos pelanggan. Kini boleh mendapatkan data yang boleh dipercayai seperti di bawah lah. Jadi kekuatan pemekal ini sebagai berunding, dia sebagai berunding untuk menaikkan harga, menghadkan bekalan, mengurangkan kualiti komersial,
serta produk dalam memperolehi pasaran di Malaysia, mengeluarkan pelbagai jenis alat ganti otomotif. Ini termasuk sebagai panel badan, bahagian yang rosak, komponen enjin dan sebagainya lah. Jadi boleh saya katakan di sini persaingan pembekal yang meningkat kecekapan pembuat kereta tempatan. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Nizam bin Ahmad Nuizi, Metrik 267529. Seterusnya saya akan sambung analisis persekitaran dalaman. Kemasukan sistem logistik. Pasukan logistik Proton bertanggungjawab untuk menerima, menyimpan dan mengira semua bahan mentah dan bekalan lain syarikat. Proton telah mengurangkan bilangan vendor dan pembekalnya sebanyak 60% akibat langsung daripada ini. Proton menggunakan strategi JIT untuk pengurusan stok mereka, kualiti produk, pengurusan inventory dan hubungan positif dengan vendor dan pembekal semuanya mendapat manfaat daripada strategi ini. Stok disimpan di gudang berhampiran kilang di mana ia dikeluarkan atau di gudang lain yang diperoleh daripada kawasan lain dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan kualiti yang sesuai. Proton memudahkan penyatuan pembekal melalui komunikasi berterusan dengan cara lain. Bagi pengiklanan dan peruncitan, Proton Edar menyelia operasi jualan dan pemasaran domestik di Malaysia. Mereka bertanggungjawab untuk mengiklankan dan penjualan kereta Proton bagi perniagaan yang mempunyai jenama mereka di tempat yang sepatutnya. Proton Edar mungkin membantu mereka menonjol dan mendapat perhatian pelanggan. Margin keuntungan untuk Proton Edar telah menurun sejak akhir-akhir ini. Keadaan ini diburukkan lagi dengan semakin sedikit orang membeli produk dalam talian. Bagi perubahan dalam teknologi, Jabatan Teknologi Proton dipupuk melalui penggunaan banyak alat iaitu PTAC dan PTR yang digunakan untuk operasi rantaian nilai. Majlis Penasihat Teknologi Proton PTAC misalnya bertanggungjawab membuat rancangan tertentu dan meminimumkan potensi risiko teknologi. Proton telah membangunkan keupayaan untuk mengeluarkan enjin Campro 1.6L yang cekap dari segi penggunaan bahan api. Versi tertentu juga menggunakan teknologi suntikan terus untuk mengurangkan penggunaan bahan api dan meningkatkan kecekapan enjin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafa'i bin Muhammad Azmi, nombor metrik 267498. Okey, saya akan menyambung pembentangan sahabat saya tadi. Tajuk saya adalah pengurusan sumber manusia. Okey, firma itu telah membentuk pakatan dengan beberapa pertubuhan pendidikan untuk mendapatkan kepakaran baru dalam kaedah operasi. Ia bekerjasama dengan UPM dan UTM untuk menjana model intelek yang boleh digunakan untuk cabaran perniagaan dunia sebenar. Tugas-tugas penting dipecahkan kepada dua kategori di sini, iaitu pembangunan profesional dan memperluaskan rangkaian kepakaran seseorang. Proton meletakkan premium untuk memupuk pemimpin masa depan sebagai sebahagian daripada dasarnya. Untuk bekerja dalam sekitaran perniagaan hari ini, syarikat memerlukan pengurusan yang cekap. Akta Penyelarasan Perindustrian ICA mendapat kecaman kerana peranannya dalam memastikan 30% pengurusan kanan adalah bumi putera. Penurunan produktiviti adalah mungkin semasa menggunakan kuota ini. Okey, formulasi strategi. Kekuatan pengeluaran kereta akan mendapat manfaat daripada lokasi berfaedah Malaysia kerana hubungan yang lebih baik dengan pasaran ASEAN. Dengan pasaran ASEAN lain yang memungkinkan oleh penurunan taraf AFTA.
Proton telah berjaya bukan sahaja untuk mengembangkan barisan produknya, tetapi juga untuk meningkatkan aspek operasi perniagaannya yang lain. Pengkalan vendor dan pengedar yang lebih besar telah ditubuhkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk menambah baik ekosistem automobil. Proton dengan kerjasama pembekal dan rakan kongsi runcitnya kini boleh menawarkan kualiti perkhidmatan yang unggul dan meningkatkan daya saing mereka berkat usaha permudahan syarikat baru-baru ini. Untuk melakukan ini, ia akan menggunakan pendekatan serampang tiga mata. Penciptaan produk yang dipacu pasaran, penumpuan pada wilayah dengan pengembangan ekonomi yang besar, dan model pengeluaran yang direka untuk memaksimumkan skala ekonomi. Formulasi strategi. Untuk kelemahan, dengan keadaan pasaran semasa dan keputusan pengurusan yang meragukan menyebabkan Proton kehilangan wang manakala yang lain mencari keuntungan. Kegagalan Proton untuk memperoleh rakan kongsi antarabangsa adalah petunjuk amaran bahawa ia bukan lagi perusahaan yang kompetitif dan mampan dari segi ekonomi. Kekangan pelindungan terus menghalang penyertaan, terutamanya dalam kalangan pengeluar Cina seperti Geely Automobil. Tahap pemilikan agak tinggi dengan satu kereta untuk setiap 4 orang berbanding satu kereta untuk setiap 30 di negara jiran dan Thailand dan Indonesia. Penggunaan logi yang rendah juga dikaitkan dengan ketidakupayaan industri automotif untuk mengekalkan dan memupuk berkat ketidakupayaan untuk memperkenalkan model baru sebenar, kekurangan skala ekonomi, ketidakupayaan untuk menembusi pasaran ekspor, ketidakupayaan untuk memenuhi keperluan pelanggan, kekurangan keperluan mendesak, takbir urus korporat dan buta terhadap pembangunan industri automotif. Belanjawan menyusut mungkin mempengaruhi ketidakupayaan Proton untuk menawarkan model-model baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Fauzi. Saya akan sambung berkenaan analisis, iaitu yang pertama peluang. Kehadiran penala kereta Denmark Clement mungkin menawarkan rangsangan kepada kategori kenderaan mewah. Pelan ekspor Proton mungkin membantu mengatasi kehilangan kesan domestiknya dan meningkatkan prestasinya di seluruh dunia. Perbincangan dengan pengedar India sedang dijalankan, tetapi belum ada perjanjian muktamad dicapai. Proton juga telah melantik pengedar Thailand di seluruh Asia. Jualan auto Pranakon akan mula menjual kereta Proton di 20 pengedar dengan rangkaian berkembang dalam tempoh 4 tahun akan datang. Untuk ancaman, pertikaian perdagangan Malaysia dengan Thailand berhubung halangan, bukan perdagangan dalam industri automobil, mungkin memberi kesan kepada usaha ekspor membuat kereta utama. Penyertaan Pro 2 adalah ringkas. Sejak Proton menjual 550 kenderaan pada bulan berikutnya, Pro 2 melebihi jualan Proton pada Februari, mengatasi jumlah jualan bulanan. Pro 2 menjual Myvi untuk setiap Proton CV yang dijual oleh Proton. Myvi telah terbukti berkesan. Bagi cadangan, pengalaman masa lalu dan pemahaman Proton tentang VUCA, kekerapan, kepastian, kerumitan dan kekaburan menilahkan keperluan untuk perubahan dalam pengeluaran kenderaan bagi mengekalkan kelebihan daya saing. Kerjasama dengan rakan kongsi baru, Geely telah meletakkan asas untuk transformasi, perkara yang perlu dikenalikan secara sistematik dan pemilikan. Lapisan komunikasi hingga ke bahagian budaya syarikat adalah satu perkara utama yang perlu ditangani dalam perubahan organisasi. Transformasi bukan lagi satu himpunan perubahan yang berbeza. Sebaliknya, anjakan bersepadu dalam keadaan di mana kesan, sebab dan akibat perlu berfungsi dengan baik. Dan semua organisasi adalah sistem, iaitu sistem manusia. Bagi kesimpulannya, perniagaan kereta secara global sedang diperbaharui dengan
cepat difasiliti oleh penemuan R&D dan mengubah trend pelanggan berhubung kebimbangan kemampanan. Memperluaskan pendigitalan dan robotasi tidak lama lagi akan mengubah firma itu. Dengan segala-galanya berlaku dalam masa nyata, Proton akan dapat lebih kejelasan dan pandangan tentang inisiatif strategi dengan menyemak strategi secara berkala. Proton mesti menjejaki setiap KPI secara konsisten dan meramalkan kewangan dengan teliti. Strategi dan pelan pelaksanaan yang kukuh yang mengintegrasikan semua faktor strategi utama adalah penting dalam memberikan Proton peluang yang lebih baik untuk mencapai semua matlamatnya dan membangkitkan dirinya sebagai pengeluar kereta Malaysia yang berjaya. Sekian, terima kasih.